Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli illa 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma arzuqna bi muttaba'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi ahdini bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Bagaimana yang dijanjikan, pertemuan kita sebulan sekali. Dan pertemuan kita ni bukan pertemuan biasa, bukan pertemuan dekat pasar malam, bukan pertemuan kat meja kita sembang kosong, tapi pertemuan kita ni pertemuan iman. Sebagaimana yang berlaku sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Abdullah Ar-Rawahah. Abdullah Ar-Rawahah ini di antara kibar sahabat-sahabat yang besar, bukan besar badan. Sahabat besar ini antara sahabat-sahabat yang berawal Islam. Apa dia kata, kami bila mana kami berkumpul, kat mana-mana tempat pun bertemu, berkumpul, maka dia akan buat satu seruan di hadapan semua sahabat-sahabat yang ada. Apa seruan dia? Ta'al bina nu'minu sa'a. Jom sama-sama kita beriman sejenak. Jom sama-sama kita pakat beriman sebentar. Apa maksud pakat-pakat beriman ni? Sama-sama kita dengar mau Allah ataupun hikmah-hikmah yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk dalam majlis Nabi, mereka menghafal apa yang Nabi sampaikan, kemudian mereka sampaikan pula kepada orang yang lain sebagaimana yang Nabi sebut, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Begitu juga pertemuan kita ini dinamakan pertemuan iman, antaranya kerana apa? Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kami paringi di hari kiamat kelak, hari yang tidak ada paringan melainkan paringan Allah. Tuan-tuan, dahsyatnya hari kiamat sehingga digelar sebagai yaumul qiyamah. Idza ja'atil qiyamatul kubra yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa bu'ithatil jahim liman yara, dan sehingga akhir ayat. Disebut kataan qiyamah ini dengan 6 harakat. Dalam Al-Quran banyak kataan yang tertentu yang disebut huruf mat. Matnya sampai ke tahap 6 harakat. Panjang pendek mat ini bergantung kepada cerita yang disampaikan. Tak saja dipanjangkan dalam Al-Quran, melainkan ada maksud yang Allah nak cuba sampaikan dari kita. Antaranya kataan qiyamah itu kataan yang panjang, 6 harakat dibaca. Apa tujuan dibaca sampai 6 harakat? Qiyamah ini menunjukkan kepada huru hara yang berlaku pada hari kiamat. Dan qiyamah ini juga nak tunjuk betapa panjangnya keadaan masa ketika mana kita berada di hari kiamat pula, sehingga disebut perkataan yang pun disebut sepanjang 6 harakat sebentar. Qiyamah menunjukkan betapa lamanya, sebagaimana disebut satu hari berada di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun ketika mana kita berada di dunia. Lama tuan. Lama kalau seronok tak apa. Masalah lama kalau sekiranya menyakitkan, lama yang mengazabkan. Lebih-lebih lagi kita di kalangan orang-orang al-ghafilin, orang yang lalai kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita takut kita bertemu dalam keadaan hati yang tidak salim, hati yang tidak sejahtera. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kami akan payungi mereka di hari kiamat kelak, hari yang tidak ada payungan melainkan payungan Allah. Maknanya pada hari kiamat itu kita mengharapkan ada benda yang memayungi kita. Siapa yang payung kita? Allah Subhanahu wa taala dengan wa qudratihi wa jalalihi, dengan kudrat yang ada pada Allah dan kemuliaan yang ada pada Allah. Allah muliakan dan turunkan rahmat kepada manusia-manusia yang Allah redha kepada mereka, iaitu beberapa golongan. Nabi sebut 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kami payungi mereka di hari kiamat kelak, hari yang tidak ada payungan melainkan payungan Allah. Siapa antaranya?
antaranya iaitu rajulan yang tahaban, dua orang lelaki yang bertemu, yang berkasih sayang, yang tahaban fillah, berkasih sayang kerana Allah. Kemudian mereka bertemu dalam taqiyan, bertemu mereka ini kerana Allah, wa tafarraqan, dan mereka berpisah juga kerana Allah. Sebab itu kita katakan pertemuan kita ni pertemuan kerana Allah, sebab kita datang ke tempat ibadat, kita nak buat ibadat, kita nak duduk dalam majlis ilmu, tidak ada yang lain melainkan kerana Allah. Dan kita berpisah juga disebabkan kerana Allah, maka orang ni orang yang layak untuk mendapat naungan Allah ketika mana berada di kiamat kelak. Dan di antara yang disebut di dalam hadis tersebut, di antara 7 golongan tadi, yang pertama ada lagi yang lain yang Nabi SAW sebut. Siapa golongan tadi? Iaitu rajulun ta'allaqa qalbahu bil masajid, seorang lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Apa maksud sentiasa terikat dengan masjid? Daripada satu waktu ke satu waktu pergi masjid, kemudian dia niat pula aku akan datang lagi ke masjid ini, tujuan kerana nak cari redha Allah. Maka orang ini orang yang Allah Subhanahu wa taala akan paringi mereka di hari kiamat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni saya terkeliru dengan surau ni, Nur Sakinah, satu lagi Sakinah. Dia dua Sakinah. Ada orang tak mesej tanya, Ustaz, apa tajuk kita ceramah bulan ni? Saya pun tak pasti kena buat, tak tahu, tak tanya dan apa. Fikir-fikir saya kata, akhirnya tak tahu kita buat Mu'adz bin Jabal. Tajuk Mu'adz bin Jabal, A'lam ummati fil halal wal haram, Mu'adz bin Jabal. Kisah seorang sahabat Nabi yang hebat nama Mu'adz bin Jabal. Saya bertarget, saya tak pasal surau ni ke dan surau sana. Jadi saya pun terkeliru. Tadi saya cek balik mesej, ni nombor lain. Tengok nombor Cik Sofi pula lain. Pula ni ada satu lagi tu, saya kata ni silap surau lain yang saya bagi tajuk. Saya mudah-mudahan tak pola kalau ni saya bawa satu tajuk yang lain. Tajuk ni pun kebetulan hari Jumaat yang lepas ada satu masjid airport. Kat situ saya secara permanent kuliah sibuk kat situ setiap pagi Sabtu. Tapi disebabkan Jumaat cuti, minta tukarkan kepada kuliah sibuk kepada hari Jumaat. Jadi minta saya bentangkan satu tajuk berkaitan tentang bencana, berkaitan tentang musibah, berkaitan tentang bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Antara bala yang berlaku ini di antaranya demam denggi. Hari ini banyak berlaku ni, saya tak pasti taman ni ada ke tak ada kes. Ada kes demam denggi. Bukan sekadar taman ni, Melaka ni antara negeri yang banyak, antara terbanyak kes demam denggi. Tengok nyamuk pasal tak banyak mana. Kalau tuan-tuan pergi duduk kawasan Kedah, nyamuknya Masya Allah. Kenal pula kawasan sawah padi, kawasan kebun getah. Kalau duduk kawasan sawah padi, dia ada satu jenis nyamuk, kita panggil nyamuk jeruk. Orang Kedah kata nyamuk jeruk. Nyamuk ni, waktu dia gigit kita, dia tonggek punggung dia naik ke atas. Punggung dia tajam. Punggung dia pun tajam, dia cucuk kepala dia, punggung dia naik ke atas. Waktu dia cucuk, dia tak sakit macam mana yang sakit nyamuk yang belah-belah. Sakit dia tu lebih pedih lagi. Sakit nyamuk tu. Jumlahnya terlalu banyak. Boleh dikatakan saya rasa di Melaka ni ubat nyamuk tak berapa laku. Tapi kalau di sebelah utara memang ubat nyamuk ni tak ada ubat nyamuk takkan boleh tidur. Tak ada kelambu tak boleh tidur. Banyak sangat-sangat nyamuk. Tapi berlaku tak demam denggi? Jarang sekali kita dengar ada demam denggi. Jarang sangat-sangat. Saya pelik yang Melaka ni, nyamuknya tak berapa banyak. Mana saya rasa tak ada rumah yang tidur pakai kelambu pun. Ada tidur pakai kelambu? Tak ada lah. Bahkan kita pasang banyak nyamuk pun jangan-jangan, melainkan semua reset saja waktu maghrib, itu saja yang kita buat. Tapi kes denggi ni kes yang paling banyak. Jadi dia kata, Ustaz boleh tak Ustaz kupas sikit berkaitan tentang bala bencana ni. Kami rasa ni mungkin bala yang Allah turunkan kat kami, maka mungkin sekurang-kurangnya kita boleh share apa yang Islam sebutkan berkaitan tentang bala bencana musibah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita pergi dalam hadis yang kita nak bacakan, dalam Al-Quran ada satu ayat. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah, saya tak ingat ayat yang berapa, kelemahan saya sebab tak ingat ayat. Tapi ayatnya kita ingat, namun ayat kita tak tahu. Apa maksud? Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahi, tak malu sikit pun untuk berikan contoh kepada kita, walaupun contoh itu contoh seekor nyamuk betina yang kecil. Wa ma fawqaha, dan lebih besar lagi daripada terjemahan pertama dalam tafsir Al-Quran. Pergi kepada terjemahan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala tak malu sedikit pun untuk memberikan satu contoh kepada manusia, walaupun contoh yang diberikan itu satu contoh seekor nyamuk betina yang kecil. Wa ma fawqaha, dan apa yang ada di atas nyamuk itu. Baik.
Dalam tafsir pimpinan Rahman diterjemahkan apa dan benda-benda yang lebih besar. Tetapi bila kita terjemahkan secara harfi, maksudnya akan bunyi macam ni. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk memberikan satu contoh kepada manusia, walaupun contoh seekor nyamuk betina yang kecil dan apa yang ada terdapat di atas belakang nyamuk itu. Diterjemah secara harfi, secara kalimat, words by words. Okey, baik. Zaman Nabi SAW nanti nak menceritakan apa kelebihan nyamuk. Zaman sahabat-sahabat Ridwanullah alaihi ajma'in, baik Ibn Abbas, tokoh mufassirin, baik Qatadah, baik Hasan al-Basri, baik Ikrimah dan berbagai nama-nama tokoh mufassirin yang lain, semua tak ceritakan tentang ayat ini, mereka tak tafsir satu sebagaimana yang ditafsirkan hari ini. Sampai zaman tabi'in, tak ada juga ulama yang membincangkan tentang ayat ini. Sampai zaman tabi'in, sampai zaman ulama salaf yang terdahulu, tak ada seorang pun yang bincangkan. Tiba-tiba berlaku 10 tahun yang lepas. Siapa yang bincangkan ayat ini? Bukan orang Islam. Bincangkan ayat ini adalah orang bukan Islam, tuan. Itu yang kita katakan, kita ini betapa jauh sangat-sangat kita dengan Al-Quran. Kita tak suka, tak pernah kaji Al-Quran, tapi orang bukan Islam kalau ambil Al-Quran, dia kaji Al-Quran. Sebab apa mereka kaji Al-Quran? Sebab bila mana mereka mengkaji Al-Quran, mereka mendapati Al-Quran ini bukan sekadar membicarakan soal-soal akidah, tapi Al-Quran juga membicarakan soal-soal yang berkaitan dalam bab sains, dalam bab kajian-kajian yang pelik, yang bila mana mereka mengkaji, mereka menemui kebenaran-kebenaran sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang orientalis barat, orang barat dia buat kajian 10 tahun yang lepas, buat kajian kenapa pada ayat ini disebutkan seekor nyamuk betina. Allah tak malu nak tunjuk contoh seekor nyamuk betina dan apa yang ada di atas nyamuk betina. Dia pelik, kenapa nyamuk betina dan apa yang ada di atas nyamuk betina. Tangkap 2 ekor nyamuk, ambil 2 ekor nyamuk, seekor nyamuk jantan, seekor nyamuk betina. Maka dia pakai mikroskop pergi teropong dekat nyamuk jantan ni. Tengok nyamuk jantan, tak ada apa-apa yang pelik, binatang, nyamuk. Okey. Ambil nyamuk betina pula pergi teropong dengan mikroskop, maka apa yang berlaku? Rupa-rupanya dekat atas belakang nyamuk betina, semua nyamuk betina dekat belakangnya ada satu virus. Lu bertenggek dekat belakang nyamuk betina. Maknanya apa Allah kata? Kami tak malu pun nak tunjukkan satu contoh kepada kamu, wahai manusia. Satu contoh yang kecil, iaitu seekor nyamuk betina dan apa yang ada di atas belakang nyamuk betina. Nampak? Maka di sinilah bukti menunjukkan yang betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang turunkan Al-Quran. La ya'tihil batil. Al-Quran ini tidak akan ada kecacatan. Min baini yadayhi wala min khalfihi. Carilah kiri kanan atas bawah, takkan jumpa benda yang cacat. Tanzilun min hakimin hamid. Kerana Al-Quran ini turun daripada Allah yang bersifat dengan sifat hakim, bijaksana, hamid, yang maha terpuji. Begitu juga dengan Nabi, seolah-olah Allah nak buktikan Nabi yang aku utuskan ini adalah Nabi yang cukup hebat. Kerana والذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو والذي بعث فيهم رسولا أمي. Bagaimana kami telah utuskan seorang Nabi yang ummi, buta huruf. Nabi buta huruf, Nabi tak belajar mana-mana tempat berkaitan tentang sains, tapi bila Nabi bercakap tentang Al-Quran, Al-Quran itu menepati tentang teori-teorisan yang terdapat pada zaman hari ini. Bila berlaku, bukan baru tetapi 1400 tahun yang lampau. Ini kehebatan Al-Quran, tuan-tuan. Betul, hari ini kalau kita tak peduli pada Al-Quran, kita komat sekarang. Buat kata apa, pergi usaha, cerai kata apa, tak mengaji cerai. Ada satu istilah lagi, cerai ni orang Penang kerja guna ni. Tapi kalau belah pedang utara dia panggil komat sekarang. Komat sekarang ada satu pun tak tahu. Itu sebelah utara, belah pedang pun boleh. Dia panggil komat sekarang. Komat kita ni. Sehingga Nabi sebut Al-Quran fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Al-Quran berada satu tempat dan kita berada pada tempat yang lain. Bila buat kajian, rupa-rupanya virus ada bawa. Dia bawa penyakit ni, penyakit denggi, penyakit malaria, penyakit takut, penyakit JI dan sebagainya. Rupa-rupanya bukan datang daripada nyamuk jantan, tapi datang daripada nyamuk betina. Ini penemuan sains yang mereka temui. Ini kehebatan. Wallahu a'lam. Ini antara yang disebut dalam kajian yang mereka buat. Baik. Maka kat situ nak tunjukkan betapa penyakit denggi ini datang dengan cara yang macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak bawakan pada malam ini tentang satu hadis. Satu hadis ini menceritakan tentang 5 dosa. Kalau kita lakukan 5 dosa ini, dia akan dibalas dengan 5 musibah. Buat 5, dapat 5. Buat 5 dosa ni, kita akan dapat 5 musibah ni. Allah akan turunkan kepada kita 5 musibah ni kalau sekiranya
kita melakukan 5 dosa yang Nabi SAW sebut. La ya'ti, apa Nabi sebut tentang Nabi? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap menurut hawa nafsu, ikut-ikut suka dia, tapi Nabi bercakap berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW. Nabi mustahil, antara sifat bagi Nabi-Nabi ini seorang penipu. Bahkan Nabi digelar sebagai Al-Amin. Bahkan Nabi ini mustahil dalam diri Nabi bercakap benda-benda yang tidak ada manfaat kepada manusia. Melainkan setiap benda yang Nabi cakap ada manfaat daripada dahulu sampailah kepada hari ini. Itu belum lagi kita cerita berkaitan tentang lalat. Kita pernah dengar hadis berkaitan lalat. Nabi kata, "Idza saqata dzubaru fi ina'i ahadikum falya'mithha falnaqraha fa inna fi ihda janahayhi da'an wa fil akhari shifaan." Kalau sekiranya lalat jatuh pada dalam makanan kamu, maka celupkan lalat itu dalam makanan dan buang lalat tadi. Kerana salah satu daripada sayap pada lalat itu, salah satunya adalah penawar, salah satunya adalah racun. Dibiarkan dalam makanan jadi racun. Dicelup dan dibuang dia akan jadi penawar. Ramai orang yang tak percaya, bahkan ada ulama daripada Al-Azhar yang menolak hadis ini dengan mengatakan hadis ini adalah hadis yang batil kerana berlawanan dengan adat tata susila manusia pada hari ini. Lalat binatang yang kotor. Akhir sekali orang bukan Islam juga yang buat kajian. Kenapa yang Nabi dewa sebut tentang lalat ni? Jom kita kaji tengok. Ambil seekor lalat yang suka hinggap pada najis, rupa-rupanya pada lalat disebabkan kerana lalat ni dia suka duduk pada tempat yang kotor, maka dalam diri lalat dia mesti kena ada antibody yang kuat kerana nak lawan balik kotoran-kotoran yang ada. Maka hebat Nabi kita Muhammad SAW ucap. Ini yang Nabi yang kita sayang. Baik. Maka hadis ni 5 maksiat buat, 5 balasan Allah akan balas. 5 dosa ni kalau sekiranya berlaku dalam masyarakat kita, sudah pasti Allah akan segerakan, bahkan Allah turunkan bala bencana pada waktu tersebut. Apa dia hadis dia? Kita baca sama-sama hadis. Satu hadis yang disebut 5 maksiat dan 5 balasannya. Baik. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis daripada Abdullah bin Umar ataupun disebut sebagai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa dinamakan radhiyallahu anhuma? Kerana Allah redha kepada kedua-dua mereka. Siapa kedua-dua mereka? Anaknya dan bapaknya, iaitu Umar Al-Khattab. Baik. Apa kata dia? Kata Ibnu Umar, "Aqbala alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala." Satu hari Nabi datang menghadap kepada kami. Nabi datang dekat tempat kami duduk dan Nabi menghadap kepada kami, berhadapan dengan kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya muhajirin, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang muhajirin, wahai semua kamu orang yang muhajir yang datang daripada Mekah sampai ke Madinah pada hari ini, khamsun idza tulitum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara. Kalaulah sekiranya 5 perkara ini telah menimpa kamu, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 5 perkara ini takkan kena kepada kamu. Nabi kata 5 perkara ini Allah akan uji kamu, wahai ma'syarul muhajirin. Tetapi aku harapkan dan aku minta perlindungan daripada Allah, mudah-mudahan kamu yang ada dekat depan aku, kamu tak akan berada pada masa yang aku sebutkan, masa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bala bencana itu kepada manusia. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa a'udzu billahi an lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan nampak kejahatan fahisyah. Apa dia fahisyah ini? Fahisyah ini digunakan satu tempat dekat dalam Al-Quran. Kat mana disebut? Ayat berkaitan dalam bab ayat zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, kerana zina ini adalah fahisyah. Zina dinamakan sebagai fahisyah. Apa dia fahisyah? Fahisyah ini benda-benda yang keji. Maka kalau sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku perbuatan keji iaitu zina fi qaumi, pada mana-mana kaum di akhir zaman kelak, hatta yu'linu biha, bahkan mereka melakukan zina itu secara terang-terangan ataupun zina itu berlaku secara berleluasa, illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun mawad fi aslahihim alladhina madaw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan nampak kejahatan zina itu pada sesuatu kaum, melainkan bila mana mereka melakukan secara terang-terangan ataupun terlalu berleluasa zina, maka
saya mereka akan ditimpa dengan penyakit taun ataupun penyakit yang cepat merebak sebagaimana penyakit-penyakit yang ada pada hari ini di kalangan mereka. Bahkan mereka akan juga ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu daripada mereka. Ini kesan. Punca banyak zina. Banyak tak zina yang berlaku hari ini di masjid yang sama. Seingat saya 3 tahun yang sudah. Pengurusi masjid, saya cukup suka pengurusi masjid ni. Pengurusi masjid ni jadi orang yang memang sporting lah. Bukan sporting, maknanya yang memahami apa keperluan masyarakat yang ada pada hari ini. Dan dia juga memahami iaitu perlunya keperluan untuk mencegah kemungkaran ini di kalangan penduduk-penduduk setempat yang duduk di kawasan Batu Rendah. Dia kata, Ustaz, hari ini saya risau. Risau sebab apa? Risau tengok keadaan-keadaan yang berlaku dalam masyarakat. Boleh tak kalau kita buat satu majlis dekat masjid cerita tentang hukum hakam berkaitan tentang anak yang tidak sah taraf, iaitu anak tidak halal, anak haram lah bahasa paling mudahnya. Anak yang tidak sah taraf, hukum hakam yang berkaitan bagaimana yang boleh berlaku ni anak tidak sah taraf ni. Saya disebabkan permintaan, saya buat sedikit research. Buat sedikit research, tak pernah buka waktu tersebut tahun 2011. Waktu saya bentangkan tajuk ni kat masjid pakai slide semua. Saya buat research, saya jumpa statistik dalam internet. Kajian yang dibuat iaitu berkaitan tentang anak yang tidak sah taraf ini bermula daripada tahun 2008 sampai tahun 2011. Agak-agak berapa tuan-tuan? Bukan 20 orang, bukan 30 orang, tetapi jumlahnya adalah 280,000 orang. Bayangkan tengok berapa tahun, tahun 2008 sampai tahun 2011, jumlah anak yang didaftarkan, anak yang tidak mempunyai bapa ataupun anak tidak sah taraf ini adalah berjumlah 280,000 orang. Ini bukan main-main. Ini statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Maknanya jumlah anak luar nikah ini terlalu ramai sehingga statistik yang terbaru saya tengok, setiap 1 jam akan berlaku 3 ke 4 kelahiran anak yang tidak sah taraf. Di mana? Bukan berlaku di, kita katakan di Jepun, bukan berlaku di Afrika, tetapi berlaku di negara yang majoriti umatnya adalah umat Islam. Maka tak mustahil penyakit ini boleh kena kepada kita, musibah ini boleh kena kepada kita. Habis itu apa yang kita nak buat sekarang ni untuk nak mendepani masalah-masalah yang berlaku dengan anak zina ni? Dahulu kalau ni seingat saya tahun 90-an, waktu tersebut muncul satu istilah apa? Istilah bosiak. Tuan-tuan pernah dengar dulu bosiak? Tahun 90 dulu ada satu istilah yang digelar, satu bohjan, satu bosiak. Bohjan ni hak lelaki, bosiak ni hak perempuan. Yang kami dah tahu ni bosiak ni kalau bahasa utara, boh ni bubuk masuk. Siang ni siang untuk tingkat bawa pergi rumah peluru ini, boh dalam siang, itu kita panggil bosiak. Tetapi rupanya bosiak ni ada istilah yang lain. Bosiak ni seorang perempuan yang murah, maknanya yang boleh dibawa oleh mana-mana lelaki hanya untuk keseronokan. Dia bukan pelacur, kerana pelacur ni dikenakan duit. Tetapi bosiak ni belanja air sirap pun dah boleh bawa naik kat belakang tentu. Ini yang berlaku. Mula-mula tahun 90-an. Bedanya tahun 90-an tu ada dalam kampung, dalam pekan ni kita boleh kenal. Ada orang beritahu, ini bosiak ni, bosiak pekan ni. Ni mana? Ni bosiak bandar ni. Ni mana? Ni bosiak kampung ni. 2-3 orang saja boleh dikenali. Dan tahu memang kerja mereka kerja meninggal macam tu sekali. Bila masuk tahun 2000, apa yang berlaku? Hilang istilah bosiak. Datang pula satu benda yang lain. Apa benda yang lain ni? Benda iaitu seks yang bebas di antara muda-mudi kita yang berlaku pada hari ini. Dahulu kalau orang yang masuk universiti ni nak jadi baik, tapi hari ini orang yang baik masuk universiti dia boleh jumpa semua benda-benda yang jahat. Dahulunya kalau kita katakan orang-orang tua-tua kita bukan sekadar orang Melayu, orang Arab. Orang Arab saya cerita dekat dia orang. Waktu saya dekat Syria dahulu dia ada satu adat dia. Adat dia kalau nak melihat kepada kesucian calon menantu yang nak jadi menantu dia ni, maka dia buat satu test. Bila dah kahwin dah ni, apa dia buat? Malam pertama ketika mana? Malam panggil perkahwinan tu. Dia orang buat satu majlis. Keluarga-keluarga ni semua tunggu kat depan pintu bilik. Pengantin lelaki, pengantin perempuan masuk kat dalam bilik. Dekat atas katil tu dia letakkan satu kain warna putih. Letakkan satu kain warna putih. Dia tunggu. Aku bagi masa kat kau setengah jam. Kami tunggu kat depan pintu. Contoh dia lah kan. Okey. Baik. Lepas setengah jam, pengantin lelaki buka pintu sikit. Dia baling kain tadi tu, baling kat luar. Yang perempuan sambut tengok kain. Okey, ada tanda. Apa dia buat? Dia bunyi bunyi. Bawa kain tu lagi pusing satu benda.
Apa tujuannya? Nak tunjuk aku dapat menantu anak dara, aku dapat menantu anak dara, aku dapat menantu anak dara. Seronok sebab apa? Dapat menantu anak dara. Hari ini ada orang buli, orang dah tak buli. Dia kata hari ini tak apalah, cerita silam kita buka buku yang baru. Hak lelaki pun dah tak seronok, hak perempuan pun dah tak dara lagi. Punca kerana pergaulan bebas yang berlaku, bahkan mereka terima benda ini sebagai salah satu culture yang tidak ada apa-apa masalah. Hari ini ada orang yang berpandangan bahkan sembang-sembang di antara muda-mudi kita. Bahkan berlaku satu filem yang pernah dibuat. Saya tak ingat saya ada satu filem aku masih dara apapun dijadikan sebagai filem, dijadikan sebagai benda yang disembangkan secara terbuka begitu saja. Pada hari ini bahkan macam komat lah kalau jantan ni, engkau ni teruna lagi, engkau ni komat lah, jantan yang komat. Komat juga kalau engkau ni seorang perempuan yang masih ada darah, engkau ni adalah perempuan yang komat. Ini yang berlaku pada hari ini. Kita dah jadi sebagaimana yang berlaku di barat. Mereka tak berkahwin, dia cuba dahulu baru dia berkahwin. Sebab tu hari ini tuan-tuan, apa yang kita nak buat untuk nak mengatasi masalah ini? Untuk atasi masalah ini bukan soal ini zina semata-mata, tapi soal generasi yang akan datang. Sebab kita takut sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau kamu nak melihat generasi yang akan datang, tengok pada generasi pada hari ini. Kalau generasi yang ada pada hari ini rosak, maka generasi yang akan datang lebih rosak dan lebih teruk lagi daripada generasi yang ada pada hari ini. Sebab tu saya sebut 2-3 minggu yang sudah dekat surau sebelah, saya kata tuan-tuan, hari ini kita yang ada anak teruna, ada anak perempuan. Bila mana kita tengok anak kita ni nampak miang semacam saja, nampak gaya-gaya ni macam gaya-gaya dah ada pasangan, terutama hak perempuan ni. Sebab Nabi Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jaga keluarga kamu daripada api neraka. Ini tanggungjawab kita semua ni, ibu bapa, adik, abang dan sebagainya, untuk pastikan zuriat dan keluarga kita berada dalam keadaan yang selamat. Saya takut, saya tak tahu tuan-tuan takut ke tidak, sebab saya ada anak perempuan. Zaman ini zaman yang cukup mencabar. Tengok bagaimana kes-kes yang berlaku 2-3 minggu yang sudah. Budak perempuan umur 10 tahun dirobok sampai terkeluar. Tak tahulah pasien apa dia punya jahat. Tak tahu, tak kegambar, tak ada keadaan kita nak sebut. Budak umur 10 tahun yang dirobok, begitu pedang rogol bunuh. Apa yang berlaku bayi umur 3 bulan. Bapak yang rogol ni minta dekat mak tak habis pantang lagi, geram rumahnya. Sebab mak dah tunggu sampai 100 hari rumahnya apa. Akhir sekali dia belasah anak dia yang umur 3 bulan tu. Belasah depan dan belakang sekali dengan liwat sekali. Buat ni bapak tuan-tuan. Kita tengok betapa teruk masyarakat berlaku hal ni. Bukan sekadar tu, nenek 7 tahun keluar pergi jogging nak pergi buat tai chi. Nenek pun kena rokok umur 7 tahun. Ni yang kita kata teruk sangat-sangat. Tak tahu nafsu apa yang ada orang yang apa dia makan pun tak tahu. Nak kata Arab dia makan kambing tu okey lagi tak. Tapi kalau kena dekat Melayu tengok makan kangkung dia pun. Tapi bukan main nafsu, bukan main lagi hebat. Ini yang kita katakan. Orang kali saya rasa lah, waktu saya kerja kat Penang, bos saya India. Bos saya India, apa dia kata? Pelik lah. Kenapa orang Melayu suka sangat tongkat Ali, sampai ke tahap kopi kita pun dinamakan dengan nama-nama kaum batin kita ni. Kopi janda, kopi kuat, kopi apa lagi? Kopi yang macam-macam. Apa dia panggil? Janda, kopi kuat tak? Jantan. Kopi jantan. Kopi jantan. Nama-nama tu pun dah menunjukkan apa petunjuk ataupun apa kehendak orang yang nak minum air itu tadi. Ini yang kita katakan sonsang yang kita dalam perkara yang ada. Habis tu apa nak buat? Kita ada anak ni. Ada anak tak kira lah masih kecil ke dah besar. Tengok gamuk-gamuk anak kita ni, kalau kita nak larang dekat dia, kata, weh, aku tak nak engkau berkapul dengan mana-mana lelaki. Boleh cakap saja lah. Hari ni dia tak payah tunggu keluar pergi main game. Dia tak payah pergi ke Jaspo macam zaman-zaman kita dulu nak mengorak kena pergi ke supermarket. Nak mengorak kena pergi ke pasar malam. Pasar malam kita ambil time tu lah, berlepak ke tepi jalan, dia tengok anak-anak darah aku orang ramai ni. Tapi zaman hari ni dia tak payah pergi ke pasar malam. Cukup hanya sekadar kita masukkan line internet kat dalam rumah. Itu salah satu lesen yang cukup besar untuk dia nak cari pasangan hidup dia. Tak payah masuk. Tak payah biarkan dia pergi ke pasar malam. Ini yang berlaku hari ini. Baik, bila dah kita tahu anak kita ada pasangan berkawan dengan mana-mana lelaki kalau anak perempuan, nak larang ni satu benda yang bukan boleh larang, tapi saya rasa susah. Apa nak buat? Tugas kita cakap ke anak kita, abang panggil budak lelaki, abang kawan tu semua dia main datang kat rumah nak berkenalan dengan aku.
Itu saja cabang yang kita boleh buat ni, antara yang boleh buat. Sebab apa? Sebab kita nak kenal ni. Benda ni saya pernah buat kat adik saya. Buat adik saya dah habis belajar dekat IS. Bila habis belajar, dia kata ada orang duduk kacau dia. Dia nak kacau orang kena, ambak ada keluar dari rumah. Suruh budak perempuan tu, budak lelaki tu datang kat rumah kita. Bila datang kat rumah kita, jangan suruh dia datang waktu pagi, jangan suruh datang waktu tengah hari, suruh dia datang waktu petang lepas asar. Kenapa lepas asar? Ada cerita kita nampak. Dia sampai lepas asar kat rumah, kita sembang dengan dia, tanya anak siapa, duduk mana, kerja apa, perancangan masa depan, nak kahwin bila. Semua tanya berapa waktu tu. Dia bagi dia cuak sikit, pokoknya bapa keluarga dia ni memang jaga semua anak dia ni, nak bagi dia rasa risau, takut ni. Tanya habis-habis. Sembang dengan dia sampai dapat ke Bukit 7. Dia bila lepas asar, sembang sampai ke Bukit 7. Bila dah sampai Bukit 7, dia pun minta ini, pakcik lah Bukit 7, saya nak balik dulu. Cakap ke dia, hang jangan balik lagi. Makcik hang masak makanan spesial, kita makan malam kat rumah malam ni. Jangan balik, kita solat kat sini dulu, kan nak balik-balik lah. Makcik hang dah masak makanan spesial. Waktu tersebut dia nak menolak pun tak boleh ni. Sebab bapak perempuan ni yang ada. Okay, baik. Lepas ada cakap macam tu, kita kata ada nak masuk toilet atau mana-mana apa. Kita solat maghrib dulu lah. Dia kata okey. Nak masuk ke toilet? Dia kata nak masuk toilet. Okey, nak masuk toilet kat dalam. Tapi dalam toilet tu tak boleh ambil wuduk. Kat toilet boleh kencing bebas. Kalau dia nak ambil wuduk, kena ambil kat luar ni. Kan nanti kita ambil wuduk kat luar ni. Dia kata okey. Saya dah ada wuduk dah pakcik. Tak apa. Elok ambil pun semula wuduk. Tak elok simpan lama-lama nak cakap kat ni. Okey, baik. Bila dia ambil wuduk kat depan, apa tujuan kita nak tengok? Yang pertama, calon yang nak jadi menantu kita ni calon yang macam mana? Bab wuduk dia ni, bab yang wajib ni, lepas kita lepas, suruh dia ambil wuduk. Lepas tu dia ambil wuduk, kita tengok belakang dia. Kalau dia pergi hentang basuh kaki dulu waktu ambil wuduk, waktu tersebut cakap ke dia, makan malam ni cancel, tak jadi. Sampai balik. Tak jadi makan malam ni, cancel bang. Cakap ke dia, kalau dia pergi hentang basuh kaki dulu lah, hanya ni tak ada guna punya menantu ni, kalau jadi menantu buat pasok generasi. Cakap ke dia, balik. Tapi kalau dia ambil wuduk, semua dah selesai elok, okey tak apa, ambil step yang kedua. Step yang kedua, ajak masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Okey, sejadah tu kita jangan nampak siap-siap. Kalau boleh tu lipat 18. Maknanya lipat begitu kecil lah. Letak kat atas sofa. Cakap kat dia tolong lipat. Tolong atau susul ke sejadah je. Tengok dia susul macam mana. Kalau dia susul macam kepala ke tepi, satu kat depan, satu kat belakang, aku profil juga. Maknanya tak pernah solat jemaah. Macam mana nak susul? Satu kat depan mesti satu kat sebelah, tak sebelah kanan. Kalau dia susul beratur panjang macam tu, itu fit. Kalau boleh letak ke sejadah banyak-banyak. Nak tengok dia nak susul macam dam, macam dam. Kan macam mana tengok cara dia buat. Tak banyak-banyak sikit ke sejadah dan tengok dia nak susul macam mana. Baik, itu yang kedua. Lepas yang ketiga, suruh dia iqamat. Suruh dia iqamat. Dia pun dah selesai semua iqamat, dia pun bagi isyarat suruh kita masuk jadi imam. Kita cakap kat dia, kat rumah ni siapa iqamat, dia yang akan jadi imam. Hang jadi imam. Solat dia jadi imam. Okey, dia jadi imam. Kita tengok cara dia baca Fatihah macam mana, dia baca surah macam mana, pergerakan dia dalam solat macam mana. Tengok satu persatu, kita perhati pada waktu tersebut. Silap sikit-sikit, maksud dia tak berapa nak betul. Okeylah, kita pun bukan baca baik mana pun. So kira dia maafkan lah, dalam sikit-sikit tu tak apa. Yang penting dia tahu solat. Selesai solat, kalau dia tak boleh baca doa pun kira okeylah tu. At least solat tu dia tahu. Sebab apa ni? Sebab kita takut ni anak-anak kita, generasi kita, cucu-cicit kita yang akan datang daripada benih-benih orang yang macam ni. So kita takut sangat-sangat. Sebab tu kena buat macam ni, saya rasa semua orang kena buat. Kena buat sebab kita nak. Bukan kita nak kata mungkin ada orang yang cakap anak aku pun bukan baik anak. Sebab anak kita tak baik lah, kita nak cari yang baik ni. Sebab anak kita tak baik, sebab tu kita nak kena cari yang baik. Sebab tu saya rasa kita punya kursus kahwin hari ni pun tak berapa mendekati sasaran dah. Buat hanya sekadar nak cukup makan saja untuk nak lepaskan orang. Tetapi kadang-kadang banyak benda yang diabaikan. Nak dibandingkan dengan orang-orang kita pada zaman dahulu. Punca mana kita tak nak berlaku situasi-situasi yang macam ni, kerana kita nak jaga agama kita. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama kata Nabi. Zina terlalu banyak, maka akan berlaku musibah apa? Penyakit yang berjangkit yang kita tak tahu punca datang daripada mana, akan berlaku banyak di dalam masyarakat. Ada dosa zina, ada musibah yang Allah akan turunkan. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqusul mikyala wal mizana illa uqidu bisinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani
alaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada mereka mengurangkan sukatan timbangan, iaitu tidak ada orang pun yang menipu dalam urusan jual beli, melainkan mereka akan dibalaukan oleh Allah, iaitu kemarau yang panjang ataupun kemarau. Hujan suka untuk turun, tetapi hujan yang turun pun akan menjadikan hujan yang menimpa mereka, hujan yang musibah, hujan yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Dan berlaku juga kepada mereka suka untuk nak mencari rezeki. Rezeki susah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, sampai kita ni kerja sampai 2 jenis kerja. Dekat office kerja satu benda, buat lagi MLM, tak cukup MLM, buka pula, jual buku pula kat tepi jalan. Kalau nak hidup, nak belok anak-anak ni, sebab sempit sangat-sangat dalam keadaan barang yang mahal dan sebagainya, semua datang daripada perkara-perkara yang macam ini. Dan serta kezaliman daripada pemimpin-pemimpin mereka. Ingat, berlakunya penipuan yang berleluasa dalam masyarakat. Pada waktu tersebut Allah timpakan kepada kita, iaitu hujan tak turun. Kemudian yang kedua pula, apa dia yang Allah jadikan susah untuk nak dapatkan rezeki. Dan yang ketiga, Allah jadikan kezaliman daripada pemimpin-pemimpin mereka ke atas rakyat pada waktu tersebut. Hari ini kalau kita bertengok hadis ni pada senario yang berlaku dalam masyarakat kita, maka kita dapati kesan yang berlaku sebab kenapa berlakunya keadaan yang hari ini. Pemimpin menekan rakyat. Contohnya pemimpin ada yang kadang-kadang sampai ke tahap menzalimi kepada rakyat mereka. Puncanya bukan sekadar datang daripada pemimpin yang zalim, tetapi datang juga daripada rakyat-rakyat yang jahil, rakyat yang menipu. Maka mereka akan mendapat pemimpin yang menipu juga. Sama juga pemimpin yang menipu, mereka juga akan mendapati rakyat-rakyat menipu. Mereka juga adalah rakyat-rakyat yang kaki menipu. Kenapa? Burung ikat bermula di kepala. Kepala buruk dia akan bawa pergi ke ekor. Begitu juga ekor buruk dia akan naik pergi ke kepala, juga akan menjadi buruk. Punca pada rakyat suka kaki menipu, lebih-lebih lagi hak atas bagilah kaki menipu. Hari ini menipu ni kat mana-mana. Tuan-tuan berani beli madu luar kat tepi jalan, bapak tak berani beli. Bukan sekadar madu luar, belacan pun kita tak berani beli hari ni. Tanya belacan mana datang? Ni belacan semangka daripada Tanjung Beli. Ya, Tanjung Beli. Balik makan, kena belacan yang tak original. Belacan pun orang tipu. Macam-macam benda yang orang tipu pada hari ini. Penipuan dalam jual beli, dalam muamalat ini akan mengakibatkan kesan kezaliman daripada pemerintah, kesan daripada Allah tak turunkan hujan, dan juga kesan daripada sempitnya sukanya kita untuk nak mendapat rezeki daripada Allah SWT. Mana ini realiti yang berlaku, jawapan kepada senario yang berlaku pada hari ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'. Kata Nabi, tidaklah mereka menahan akan zakat, iaitu ada orang yang tak nak keluarkan zakat. Saya jumpa baru-baru ini kat satu tempat ni, ada orang datang isytiharkan kat depan saya. Dia kata, Ustaz, saya bekerja daripada umur saya 20 tahun sampai saya pencet sekali pun saya tak nak keluarkan zakat. Apa yang saya nak buat sekarang ni? Saya nak kena keluarkan zakat, nak bawa balik ke ataupun macam mana? Berapa puluh tahun dia kerja, dia tak nak keluarkan zakat. Maka Nabi kata, kalaulah berlaku pada waktu tersebut ada orang yang tak keluarkan zakat, melainkan Allah SWT akan menahan hujan daripada turun kepada manusia. Walau kalaulah tidak disebabkan kerana binatang-binatang yang masih wujud ke atas muka bumi ini, nescaya Allah tak akan turunkan sedikit pun hujan. Kalau tak kerana binatang, Allah tak akan turunkan hujan kepada kita. Kerana derhakanya manusia pada waktu tersebut, mereka tidak mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Kata Nabi yang keempat ni pula, dan tidak mereka mungkin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kecuali Allah akan jadikan kalau berlaku di akhir zaman kelak, manusia-manusia yang engkar, yang mungkin akan janji Allah dan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak ikut Allah, tak ikut Rasul. Hari ini dah pun berlaku dalam masyarakat kita. Berapa kebak kali orang-orang yang nak ikut Allah, nak ikut Rasul. Ramai orang yang derhaka pada Allah dan derhaka pada Rasul, melainkan kata Nabi, Allah akan jadikan musuh berkuasa ke atas mereka. Bukan sekadar musuh berkuasa ke atas mereka, dan musuh itu pula akan merampas sebahagian apa yang mereka ada di tangan-tangan mereka. Hari ini kita ada komplain, puak-puak bukan Islam dah menguasai ekonomi kita. Bangga kita ni penuh-penuhnya ni tanah Melayu ni, tanah ni kami yang punya. Tapi ekonomi siapa yang pegang? Orang bukan Islam.
Hari ini bidang-bidang yang tertentu, bidang-bidang undang-undang, kedoktoran dan sebagainya, siapa yang pegang? Orang bukan Islam juga yang paling ramai. Bidang-bidang profesional, berapa pula orang Islam, orang Melayu? Tak ramai juga. Apa sebabnya? Punca satu saja, kerana kita lalai, kita engkar pada Allah, engkar pada Nabi kita Muhammad SAW. Allah gantikan dengan kaum yang lain untuk menguasai kita pada waktu tersebut. Betul pernah dengar cerita bagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka dengan pada waktu tersebut kaum yang paling mulia yang wujud kat atas muka bumi Allah ini adalah kaum Yahudi. Kenapa mereka mulia? Kerana banyak nabi-nabi diutuskan kepada mereka, selain daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka dan juga kitab Zabur yang diturunkan ke atas mereka. Apa mereka buat? Mereka tak ikut kitab Taurat, mereka engkar pada nabi-nabi, bahkan ada nabi yang mereka bunuh, bahkan mereka tak terima nabi-nabi yang lain. Akhir kali Allah gantikan dengan kaum yang paling mereka hina. Siapa yang dihina pada waktu tersebut? Orang Yahudi cukup benci pada orang Arab. Bahkan orang Arab adalah golongan yang paling hina sekali yang wujud ke atas muka bumi pada waktu tersebut. Sebab itu Arab dinamakan Arab Jahiliyah. Bahkan kalau kita tengok sebelum kedatangan Islam, apa yang berlaku? Arab ini antara negeri ataupun negara yang tidak mempunyai tamadun sedikit pun. Sedangkan Rom dah mempunyai tamadun, Parsi dah mempunyai tamadun, Cina dan India dah mempunyai tamadun, tapi orang Arab tidak ada tamadun apa-apa. Tetapi disebabkan Allah nak tunjukkan pada orang yang ini, kamu tak ikut aku, kami ambil kaum yang paling hina, yang tidak ada tamadun sedikit pun, kaum Arab, untuk kami angkat mereka dengan Islam dan mereka jadi mulia. Sebab itu hari ini kita jadi hina bukan sebab kita tak nak amalkan Islam. Hari ini orang tolak Islam sebab apa? Mereka nak pandang diri mereka itu mulia konon-kononnya. Tetapi Allah tak akan muliakan kita, melainkan dia mesti kena mulia disebabkan oleh kerana Islam, sebagaimana yang disebut oleh Umar Al-Khattab. Apa kata Umar Al-Khattab? Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa ma tawainaha li ghairi azallana Allah. Kami ini kaum yang Allah muliakan kami sebab Islam, dan sekiranya kami tolak Islam, nescaya Allah akan hina kami. Hina kita bukan sebab kerana kita buat Islam, hina kerana kita tolak Islam. Dalam hadis ni Nabi SAW menyebut umat-umat bukan Islam akan menguasai kita pada waktu tersebut, punca kerana kita tak menunaikan janji kita kepada Allah dan janji kita kepada Nabi SAW. Kita tak boleh nak salahkan dia orang. Hari ini kalau kita betul-betul berpegang pada agama, saya rasakan tak akan menjadi masalah sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Bahkan sudah pasti orang nak kita mulia. Hari ini apa semua segala macam isu yang berlaku, semua orang akan nampak orang Islam jahat, orang Islam jahat, orang Islam jahat. Kenapa? Kita tak berjaya nak tunjukkan satu model yang cukup hebat. Sehingga ada orang mengatakan apa, kalau nak tengok Islam hari ini, jangan pergi ke Saudi. Nak tengok Islam, jangan pergi ke Malaysia. Nak tengok Islam, jangan pergi ke negara-negara Arab yang lain. Tapi nak tengok Islam, pergi kat mana? Pergi dekat Jepun. Nak tengok Islam, pergi kat Jepun. Bayangkan tengok orang berniaga tanpa toke, tak ada pun dia tinggal barang kat depan, tanpa nak beli, letak duit, ambil barang. Tak ada orang pun merasa nak pergi mencuri. Kita, jangan kata, tak cukup. Kali yang kita terpulih. Ini yang kita rasakan teruk yang kita umat Islam. Baik, itu maka itu balasan yang Allah akan berikan. Orang bukan Islam akan berkuasa kat atas kita. Ini pun dah berlaku dalam masyarakat kita. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, apa kata Nabi SAW? Wa ma lam tahkum a'immatahum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kata Nabi SAW, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran, kalau sekiranya pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang kita angkat tak nak berhukum dengan hukum Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran hanya sekadar dijadikan sebagai tilawah ataupun bacaan semata-mata, maka pada waktu tersebut kata Nabi SAW, apa yang akan berlaku? Maka pada waktu itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Hari ini kenapa kita bergaduh? Orang Islam dekat Malaysia tak boleh nak bersatu. Di antara salah satunya kerana kita tak nak berhukum dengan hukum Allah SWT, yang menyebabkan jadinya kacau bila perpecahan, bahkan pergaduhan di antara sesama kita. Kita tengok apa yang berlaku di Brunei. Brunei tuan negara, ya kita tahu dia negara kecil, dia negara yang kaya. Bila mana dia getekkan untuk nak cuba laksanakan undang-undang Islam, apa yang berlaku? Tiba-tiba Allah timbulkan apa? Telaga-telaga minyak yang baru, yang dia akan dapat hasil sampai ke dalam ratusan tahun yang akan datang. Punca antaranya disebabkan pada dia buat cuba nak laksanakan undang-undang yang termaktub ke dalam Al-Quran. Kita hari ini tak training dan tak cuba dalam keadaan jenayah yang berlaku berleluasa, jenayah yang dahsyat. Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, atuk bunuh cucu, cucu bunuh atuk, orang
maksiat buat, 5 musibah yang kita dapat. Pengajaran hadis yang pertama, penyakit berlaku berpunca daripada banyaknya zina. Ingat, penyakit berlaku disebabkan first kali sebagaimana yang Nabi sebut, banyaknya zina berleluasa, sebagaimana hadis yang lain disebut idza tashara al-fawahish, bila berleluasa dalam perkara-perkara keji. Maka yang keduanya pula, kesukaran mencari rezeki dan kezaliman pemimpin berpunca dari rakyat yang mengurangkan sukatan atau timbangan, ataupun dalam arti kata menipu dalam urusan harian dan jual beli mereka. Kesukaran cari rezeki dan kezaliman pemimpin datang daripada rakyat yang mengurangkan sukatan ataupun menipu di dalam urusan harian, jual beli dan sebagainya. Yang ketiga, kemarau panjang berpunca dari tidak mengeluarkan zakat. Kemarau yang berlaku punca daripada tidak mengeluarkan zakat. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil sebahagian apa yang dimiliki oleh orang Islam berpunca daripada derhaka pada Allah dan Rasul. Musuh ambil harta benda kita punca disebabkan kerana kita derhaka pada Allah dan derhaka pada Rasul. Dan yang terakhir, yang kelima, perang saudara yang berlaku di kalangan muslimin berpunca daripada pemimpin-pemimpin meninggalkan hukum-hukum Allah dan tidak menjadikan Al-Quran undang-undang di dalam kehidupan mereka. Hadis diriwayatkan daripada Ibnu Majah, hadis akhir zaman, iaitu hadis yang masuk dalam kategori hadis yang boleh dijadikan hujah, hadis yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita buka pada soal jawab. Kalau sekiranya di sana ada apa-apa soalan untuk dikongsi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Kalau kita bincang 6 jam. Ya. Apa itu hibah, Ustaz? Hibah dan syarat-syarat dia kalau ada. Hibah. Hadiah. Sebab pun ada satu kisah di mana seorang amir pada zaman Nabi tu. Amir ni dia bertugas mengambil kutip zakat. Ada seorang hamba Allah tu, dia bagi zakat kepada amir ni dan memberi lebihan itu. Dia kata ini untuk kamu dan ini untuk Rasulullah. Apabila dia pulang kepada Nabi dia kata ini hasil zakat dan ini ada seorang sahabat hamba Allah tu bagi kepada saya dan ini untuk Rasulullah. Jadi Nabi masa tu menolak benda tu, kata benda ni tak boleh diambil. Jadi macam mana ketika dihibah ataupun adakah itu jadi hadiah atau macam mana? Apa dia? Yang pertama sekali kita tengok salah satunya hadis Nabi, apa kata Nabi? Khudhul 'ata. Saya ulang balik soalan daripada sahabat kita. Soalan dia, bagaimanakah fungsi hibah? Apakah masuk hibah yang sebenar? Supaya kita dapat fahami, supaya hibah ni tak jadi sebagai mungkin jatuh dalam bab rasuah, mungkin jatuh dalam bab hadiah dan sebagainya. Baik, yang pertama bergantung pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qul a'ta ma'adam al-a'ta fa idza kana rishwatan fala ta'khudhu. Terimalah pemberian kalau sekiranya itu adalah pemberian. Fa idza kana rishwatan, kalau sekiranya yang diberi itu adalah rishwah, fala ta'khudhu, dan akan mengambil. Ulama membahagikan hadis ini dalam bab manakah satu yang kita boleh kenal antara hadiah dan rasuah ataupun hibah pemberian dengan benda yang dinamakan sesuatu benda. Yang pertama, yang kalau sekiranya seseorang itu berikan kepada seseorang beri kepada seseorang untuk dia berhajatkan kepada sesuatu yang lain, yang hasil dia akan dapat manfaat bila dia dah beri benda tadi, maka benda itu dinamakan sebagai rasuah. Beri kerana nakkan sesuatu dinamakan rasuah. Adapun beri yang tanpa niat apa-apa pun, dia masuk dalam kategori hadiah, masuk dalam kategori hibah, masuk dalam kategori benda yang lain. Baik, di sana dia ada sedekah. Sedekah ni dia ada fungsi dia. Sedekah kebiasaannya kepada orang-orang yang tertentu. Adapun hadiah dan hibah ni kebiasaannya kepada orang-orang yang kadang-kadang tak masuk dalam aslam miskin, susah, anak yatim dan sebagainya, maka diberikan, maka dinamakan sebagai hibah. Maksud hibah ni pun adalah pemberian. Kita nak beri kat orang, kita rasa nak beri, kita beri. Apa dari pahala dia sama sebagaimana sedekah juga. Fungsi dia sama sebagaimana sedekah. Apa sahaja yang kita berikan kepada orang lain itu dinamakan hibah. Pada waktu yang sama dalam bracket tak masuk sedekah. Sama juga dalam bab dinamakan sebagai hadiah. Cumanya dalam isu yang berlaku pada Nabi tadi, seorang sahabat yang menerima pemberian daripada seorang bila mana datang untuk membayar zakat. Saya tak pasti zakat tadi itu adakah daripada zakat itu dijadikan hibah ataupun tidak. Kalau sekiranya daripada zakat itu dikeluarkan diberikan siap-siap, itu memang tak boleh, kerana yang berhak untuk mendapatkan menguruskannya antara siapa yang jadi amil. Orang tu mungkin dia jadi hanya sekadar wakil, dia tak boleh ambil siap-siap. Dia mesti setelah pernah dikumpul baru dia boleh dapat hasil daripada itu. Adapun Nabi, dia ada pemberian yang tertentu. Nabi kita panggil usyur ataupun khumus. Dia ada 1/5 ataupun 1/10 daripada benda-benda yang dikumpulkan pada waktu itu, ada hak untuk Nabi yang tertentu yang dia tak boleh. Saya tertinggal kata Ustaz. Nabi kata
Nabi bertanya balik kepada Amir tadi, kalau kamu bukan Amir, adakah orang nak bagi pada kamu? Salah dia. Okey, baik. Maknanya kat situ ada sebab dia lah. Nabi tanya, kalau kamu bukan seorang Amir, adakah orang akan bagi pada kamu? Punca sebab kamu Amir lah yang orang bagi. Maknanya akan kerja yang dia buat tu lah. Itu yang boleh takut jadi rasuah tu. Yang melibatkan takut-takut termasuk dalam bab rasuah. Kerana dia melibatkan urusan-urusan yang berkaitan wang ringgit dan sebagainya. Contoh, kakak ipar saya kerja engineer DTR. Okey, baik. Musuh rakyat Cina tak tahu siapa yang beli betul-betul tolong kat meja ni, ampau dengan buah limau dan sebagainya. Okey, baik. So bila dia tanya saya tanya, rasa-rasa kalau lah awak tak kerja sebagai awak kerja DTR tapi awak tak kerja bahagian yang awak kerja, awak nak bagi tak? Dia kata rasa-rasa tak bagi sebab orang lain tak dapat. Maknanya rasuah kata. Dia masuk dalam kategori rasuah. Dia berikan atas dasar kerana mungkin nak pujuk ataupun nak memiliki perasaan belas kasihan daripada orang yang berikan, yang kutip tadi. Itu yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dia panggil duit bawah meja. Ar-rashi wal murtashi kena orang yang menerima dan memberi dan menerima duduk masuk neraka. Kadang-kadang dia nama yang berbagai tapi fungsinya orang kata ustaz. Macam ada seorang pegawai kasta, dia kata kami kerja kasta, kadang-kadang pergi buat operasi, dapat duit, balik daripada operasi itu kami kumpulkan satu tabung. Kumpul banyak-banyak, kemudian kami buat peluri yang ramai, kami minta makan ramai, kami tak makan seorang-seorang. Saya kata sama juga. Dapat makan ramai, sama-sama makan ramai. Beza-beza dia, seorang-seorang dan ramai. Saya balik raya tu lepas naik kereta dengan adik kau. Ada orang kena tahan polis. Dia kata, mana ni laju-laju sangat ni, dia kata. Macam pula apa dia letak buku kat atas cermin tu. Agak-agak kamu kata hari cukup kan. Adik puasa tak dekat banyak kau kalau kami RM20 letak kat dalam buku, dia pun tutup buku, dia jalan. Saya tengok dia, asal kau balik. Bila saya tengok macam tu, saya panggil, cik, kejap. Dia pun patah balik. Kenapa balik? Saya kata, kalau duit haram, maka kurang-kurang dengan balik ke kanan ini. Bawa pada muka dia. Tak besar dia. Nak makan kurang-kurang lah, dia kata duit haram. Kerana dia balik sahabat Nabi. Bagi dia peringat sikit. Banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini keadaan yang seperti itu lah. Kadang-kadang kita tengok jawatan orang tu, kita bagi hadiah, kita bagi ampau, kita bagi berbagai benda-benda tujuan mana untuk nak menarik perhatian ataupun nak dapat belas kesan ataupun manfaat yang lain dari orang tu. Kalau nak bagi orang yang tidak ada apa-apa dengan kita. Itu yang lebih ampau supaya kita terkeluar. Ada juga hadis cerita kisah seorang lelaki pergi ajar orang baca Quran. Bila dia ajar orang baca Quran, dia balik, dia cerita ada orang bagi dia, ada bagi benda kat dia. Apa kata Nabi? Ambillah sebagaimana pemberian itu adalah pemberian. Maka sebab itu ada sebahagian daripada ulama membahaskan, membolehkan untuk mengambil kalau sekiranya diberi, tapi tak boleh untuk nak letakkan bayaran ataupun nak letakkan. Baik. Ada soalan? Tanya soalan tak? Baik. Tanya, saya sedikit muskil lah pasal dengan beberapa ceramah. Saya pernah dengar salah satu ceramah tu, dia menceritakan, dia cakap kenapa kita nak tahu tentang Allah lebih lanjut. Jadi kita dapat tahu ya Allah, dia memang Esa. Tak payah kita nak belajar sifat Allah apa semua kan. Macam lepas tu dia cakap ada perbezaan kalau kita ni terlalu nak menyambut sangat tentang Rasulullah ni, macam tak berapa bagus saya agak macam tu dengan sifat ceramah tu lah. Tu saya nak tanya apa perbezaan maksud dia tu. Padahal saya dengar orang lain tak ada pula macam tu. Okey, baik, faham. Yang pertama sekali, kita usah kebaikan dengan ceramah tu, niat baik. Dia tak nak bagi kita usah dia suruh akidah. Sebab kadang-kadang ni orang belajar akidah ni belajar sampai ke tahap yang pelik-pelik. Saya pun kadang-kadang tak setuju juga. Beberapa ustaz yang mengajar akidah, mengajar bukan menyenangkan, menyusahkan. Contohnya dalam ilmu akidah, dia ajar akidah tapi sebut cerita ke orang yang pelik-pelik. Contoh, dia kata kalau Allah boleh, contohnya kalau kita masukkan, boleh tak Allah nak masukkan bumi yang besar ni dalam botol? Tanya soalan yang macam tu. Ini soalan-soalan yang memudahkan orang. Soalan itu tak payah diklik lah, soalan-soalan yang macam tu. Baik, sebab itulah kalau kita tengok salah satunya hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang apa namanya kejadian yang Allah jadikan, tetapi jangan kita memikirkan tentang Allah. Dan rasa mungkin dia berdalilkan dengan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ustaz yang mengajar itu adalah ustaz yang berfaham salafi ataupun wahabi. Itu yang kedua. Apabila salafi dan wahabi ini, salah ke salafi wahabi ini, bagi saya, pandangan saya secara peribadi,
Wahabi ini satu penjenamaan yang diletakkan, satu kumpulan yang agak ekstrim lah dalam soal bid'ah dan sebagainya. Adapun Salafi ini adalah salah satu jalan yang saya rasa jalan yang paling selamat sekali dalam bab al-mu'aqidah. Jalan yang paling selamat. Baik. Antaranya contoh, dia nak ajak manusia untuk kenal Allah pada dalil-dalil yang qat'i sahaja. Dan tak nak fikir lebih daripada itu. Contoh, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Allah berada di atas arash, singgasana. Orang tanya macam mana Allah berada atas singgasana? Duduk ke? Dia kata macam tu, bersemayam. Macam mana bersemayam? Duduk ke? Duduk kan? Duduk macam mana? Duduk macam mana? Allah wa'ala. Macam Allah duduk kan? Itu tak. Ialah duduk macam mana? Dia tak akan jawab. So duduk saja. Kemudian dia akan jawab lagi kan? Laisa kamitslihi syai'. Duduk Allah tak sama macam duduk manusia. Habis itu duduk macam mana? Wallahu ta'ala alam. Maka Imam Malik antaranya tokoh salaf. Apa kata Imam Malik? Beriman adalah wajib, kemudian bertanya adalah bid'ah. Maka begitu sekali. Beriman boleh, bertanya bagaimana Allah itu adalah bid'ah. Contoh, tangan Allah berada di atas tangan mereka, yaitu Allah fa'idihim. Maka dia kata, maksud tangan Allah berada atas tangan Allah. Tangan Allah, tangan macam mana? Tangan macam kita kan? Tangan Allah kan? Tangan macam mana? Wallahu a'lam. Tak payah tanya. Itu orang salafnya. Sebagaimana sahabat-sahabat zaman tabi'in semua berpegang dengan pandangan ini, melainkan setelah zaman tabi'in dan sebagainya datang satu kumpulan, kita namakan kumpulan khalaf, bermula daripada tahun zaman Imam Al-Ghazali sehingga ke bawah. Apa beza khalaf dengan salaf? Khalaf ini bila mana dia melihat ramai di antara umat Islam mula rosak akidah dia. Kenapa? Kerana mereka mengatakan Allah itu duduk, Allah itu ada tangan, Allah itu ada anggota. Kalau orang hadahin bercakap tentang agama, dia kata kita kena buat satu cara yang baru untuk nak didik orang tentang ilmu akidah. Apa dia buat? Dia buat sifat 20. Okey, dia ceritakan tangan Allah tu bukan tangan kita, tangan Allah tu maksud rahmat Allah. Allah berada atas singgasana tu bukan Allah, diri Allah, maknanya kuasa dia berada. Maka ditakwilkan, ditafsirkan sebegitu. Maka itu pandangan cara yang kita belajar. Dan dia belajar salah tak yang dia kata tu? Tak salah juga. Maka itu salah satu mazhab dalam ilmu akidah yang mereka pegang dalam masalah. Cumanya mereka tak nak belajar sebagaimana yang kita belajar ni, kadang sifat 20 dan sebagainya. Saya baru saja bertengkar, bukan bertengkar. Orang ustaz. Saya pun belajar sifat 20, bukan nak kata saya tolak sifat 20, tidak. Saya pun datang daripada generasi yang belajar sifat 20. Saya pergi kat Syria, saya belajar sifat 20. Bila saya pergi ke Jordan, saya belajar uluhiyah, rububiyah, semua sifat sistem akidah yang ada. Seorang ustaz pondok, bukan salah ustaz pondok, bukan saya nak kata pondok tak boleh, tidak. Okey, bagus ustaz pondok. Cumanya dia postkan dalam Facebook taman kita orang ada Facebook. Dia post dalam tu antaranya menceritakan tentang siapa yang tak belajar sifat 20 ni dihukumkan kafir dan sesat. Dia kata lain macam. Takkan dia kata tentang dahsyat macam tu. Bila saya kata betul kata macam tu, saya nak pengesahan. Saya kata adakah belajar sifat 20 wajib ataupun tidak? Dia tak jawab macam tu. Dia post pula satu kata-kata dalam kitab yang lain, iaitu kita tak nak berada dalam kesesatan. Orang-orang yang tak belajar sifat 20 mereka akan berada pada suasana yang sesat. Okey, saya pun tanya lagi soalan. Adakah kalau sekiranya kita tak belajar sifat 20 kita akan sesat dan kita diistilahkan sebagai orang yang kafir? Okey, kemudian dia kata apa? Kena belajar sifat 20. Saya nak kata hukum, dia tak berani nak kata kafir. Dia kata adakah kafir? Sebab saya kata bila dia tak jawab, saya kata sekarang ni untuk maklumat ustaz, dekat sekolah dia tak belajar lagi sifat 20. Dekat universiti dia tak belajar lagi sifat 20. Adakah kami dikira orang yang buat dosa? Okey. Kemudian dia masih lagi keluarkan statement daripada dalam buku kitab yang lain yang kata kena belajar juga sifat 20 ni. Saya kata kalau macam tu, bagaimana pula dengan orang yang belajar uluhiyah, rububiyah dan semua sifat tu yang dalam. Yang kedua, bagaimana orang yang dia tak belajar sifat 20 tetapi dia belajar daripada Al-Quran dan hadis. Dia boleh faham Al-Quran, dia boleh hadis, dia kenal Allah daripada hadis. Maka dia kata boleh juga, tapi itu untuk orang yang tertentu. Bagi orang awam dia kena belajar sifat 20. Saya kata macam ni lah. Apa yang saya faham, saya kata kenal Allah hukum wajib. Cara macam mana nak kenal Allah itu hanya cara metodologi yang ditetapkan oleh ulama. Yang penting wajib kena kenal Allah. Itu hanya sekadar cara yang ulama susun untuk memudahkan kita kenal Allah. Tak kira lah saya kata sifat 20 ke sifat 40 ke sifat 120 sekalipun, selagi mana boleh kenal Allah, belajarlah insya-Allah, mudah-mudahan kita selamat daripada perkara yang syirik. Nak dibandingkan dengan kita katakan kita mempolemikkan isu yang mana satu yang betul. Yang penting kita belajar kenal Allah.
Yang masalahnya orang yang belajar ilmu tauhid kenal Allah tapi derhaka juga, itu yang paling dahsyat. Bagaimana Yusuf Qaradawi ini, dia kata aku tak nak bincangkan soal sifat 20 ke yang lain-lain. Yang penting dia kata hari ini kita nak tanamkan orang yang percaya adanya Allah, dia mesti ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ke atas dia. Baik. So Ustaz tu ada yang betul, cuma yang mungkin kita katakan kesesuaian pula. Yang nak belajar kepada pun tak salah juga. Cumanya kita tak boleh untuk menghukum orang lain. Tak boleh menghukum orang lain. Itu cara yang lebih selamat sebagai Islam. Baik, ada soalan lain? Muslimah ada soalan nak tanya ke? Tak ada. Ya. Saya nak tanya, sambutan Maulidul Rasul. Apa kalau Ustaz nak sambutan Maulidul Rasul ni disertai dengan bukan sekadar selawat, tidak fasilah. Kan? Dan rakaat yang selain juga mungkin ada kan? Saya pun ada pernah Okey, yang pertama sekali kita tengok. Okey, baik. Yang pertama sekali tuntutan untuk menyambut Maulidul Rasul. Apakah ada tak tuntutan di sana? Yang pertama tidak ada dalil Al-Quran ataupun hadis. Tapi ada tuntutan untuk sayang kepada Nabi. La yu'minu ahadukum, kamu semua ni tak dikira orang yang beriman hatta akuna, sehingga kamu jadikan aku ahabbu ilaihi, orang yang paling kamu cinta, min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in, daripada bapa kamu, anak-anak kamu dan seluruh orang Islam yang lain. Minta untuk kita sayang pada Nabi. Wajib kena sayang pada Nabi. Yang kedua, tuntutan untuk berselawat kata Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, Atiullah. ya ayyuhallazina amanu, Atiullah. boleh? Atiullah. Kalau bukan ya ayyuhallazina ayat selawat. Ya inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat selawat kata Nabi, kamu orang Islam selawatlah kamu. Hukum selawat apa? Hukum selawat apa? Hukum berselawat kata Nabi sunat. Okey, berarti ni ada yang kata wajib? Wajib. Okey, sunat wajib. Okey, baik. Siapa yang kata sunat salah, betul separuh, salah separuh. Siapa yang kata wajib pun betul separuh, salah separuh. Selawat kata Nabi ada tempat yang wajib, ada tempat yang sunat. Ke mana tempat yang wajib? Dalam solat wajib. Tak, selawat kata Nabi waktu satu solat tak sah solat dah. Bila tempat yang sunat? Okey, ketiga mana waktu-waktu yang lain disunatkan kita untuk berselawat, kerana salah satu tanda-tanda kita sayang kat Nabi iaitu dengan cara kita berselawat. Baik, sambutan Maulidul Rasul. Bila dan Nabi tak suruh, sahabat tak buat dan sebagainya, kenapa kita buat? Yang pertama, kita ambil pandangan lebih 10 ulama-ulama yang hebat terkemuka dunia membolehkan sambutan Maulidul Rasul. Atas dasar apa? Yang pertama sekali atas dasar kerana bila mana melihat senario yang berlaku pada hari ini, umat Islam semakin hari semakin lupa kepada agama mereka, lupa kepada Nabi mereka, maka perlu diperingatkan. Cumanya konten sambutan itu yang menjadi pertikaian. Konten sambutan. Dr. Asri Zainal Hamidin pada mula-mula kali dulu dia duduk apa namanya, kita katakan menolak sambutan Maulid Rasul. Kali ini dia juga menerima jemputan untuk menjadi penceramah pada Maulid Rasul. Okay, cuma bila dia datang ceramah tu, dia terangkan apa keperluan kepentingan untuk kita kenal Rasul. Disebabkan generasi hari ini, generasi yang dah lupa Rasul, perlu ada sambutan-sambutan sebegini untuk nak memperingatkan kembali mereka. Tapi tengok pada konten. Kalau sambutan buat hanya sekadar berselawat, buat arak kat atas jalan, kalau sekadar macam baru-baru ni 2-3 minggu yang sudah dia buat replika Kaabah, buat replika Quran pakai hajat ramai-ramai kat atas jalan, dah jadi macam saya usah pula. Apa hukumnya? Ini semua cerita khurafat, cerita bid'ah, tak wajib, bahkan masuk dalam perkara dosa. Kalau sampai macam tu sekali buat replika Kaabah, Islam tak suruh pun kita buat. Barak kat atas jalan pun dah jadi macam syiah lah pula, nak tunjukkan apa hukum larang atas jalan? Tak ada hukum apa-apa. Sila-sila bulan boleh jatuh dalam perkara dosa. Nak barak untuk kami ramai-ramai penduduk kampung, nak silaturahim kami, nak tunjukkan bagaimana bersatunya kami. Okey, itu kita cerita yang lain. Itu maknanya boleh excuse lagi lah. Tapi semata-mata nak barak, nak menunjukkan kasih sayang, itu bukan cara yang tepat. So konten dia. Ada orang berselawat hukumnya sunat, tak ada masalah. Ada madah ibu Rasul, memuji-muji Nabi, juga tak ada masalah. Tapi jangan sampai ke tahap yang hulu, yang melampau-lampau. Contoh, masuk nak gendam peralatan mainan-mainan, peralatan alat muzik kat dalam surah, bergendam dan bernajib kat dalam surah, maka hukumnya hukum adalah haram. Tak salah pasal. Okey. Maka kalau kau masuk gendam, hukumnya haram. Tempat ibadat tak boleh untuk jadikan tempat untuk bersekolah. Ada surah yang buat ni, masuk gendam kat dalam majlis. Itu saja. Saya bukan kumpulan yang
sampai kita mengharapkan orang yang berdosa boleh sambut, tapi biarlah bertepatan. Antaranya bila ada majlis ilmu, ada tazkirah, peringatkan orang supaya kembali kepada Allah dan Rasul, maka itu tak menjadi masalah. Cumanya kalau yang dulu, bayangkan tengok duit yang habis banyak, sambutan yang sampai ke tahap jutaan ringgit, puluhan ribu ringgit. Last sekali untuk nak menzahirkan rasa kasih dan sayang, tapi kesannya tidak ada apa-apa sekalipun. Ini yang kita rasakan, yang masa malam taknya pada cara. Waktu cara yang terbaik, anjurkan majlis yang ada dan tazkirah dan peringatkan manusia. Itu yang paling terbaik. Hukum kan? Harus sunat kan? Tak sunat. Tapi kalau ada benda yang dia dapat pahala benda yang tadi. Ada selawat, dia dapat pahala selawat tadi. Itu je lah. Baik. Ada soalan lain? Best.